Okay guys, Assalamualaikum kepada semua. Okay, ni adalah video untuk game UCL iaitu UEFA Champions League, untuk game suku akhir antara Bayern Munich versus Saint-Germain ataupun PSG. Untuk game suku akhir ni, pertembungan yang dua gerasi ni bagi saya mencetuskan tanda tanya. Siapa yang menang, siapa yang akan kalah ataupun siapa yang seri. Sebab based on quality, kedua-duanya mempunyai impak yang terlalu besar dari segi defending, midfield, striker, impak yang terlalu banyak dan hebat. Dan saya akan huraikan kedua-dua tim itu. So korang boleh dengarlah penjelasan daripada saya. Alright, yang pertama adalah Bayern Munich. Kita boleh lihat squad depth yang diorang ada sekarang ni, daripada Hans Flick pegang sekarang ni, adalah yang terbaik. Jika seseorang player itu injured, beliau memiliki player lain yang boleh membantu pasukan. Walaupun tidak sebagus first 11, tetapi player yang diganti itu boleh menyumbang sesuatu untuk pasukan. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab player sub dorang dah ada player yang berkualiti. Memang banyak player berkualiti. Kemudian saya nak terangkan dalam untuk squad depth. Squad depth ni saya pilih secara rawak, dan certain player saja saya akan pilih. Untuk squad depth, untuk goalkeeper saya tak nak hurai banyak sangat, sebab kita tahu Bayern akan selalu turunkan Manuel, melainkan Manuel ini injured, out of form, tapi selalu orang akan turunkan Manuel. Untuk Manuel ni, peratusan bagi saya untuk di dalam keeper adalah 80% ataupun 90% dalam D-box untuk 1 by 1 dengan striker. Dan keberanian yang saya nampak kat Neuer ni memang tinggi. Kalau contoh striker dah lepas kat defense, dia boleh ke depan, dia nak ke depan, dia nak tahan juga. Sebab dia tak nak tahan ke belakang, sebab dia tahu kalau ke belakang dia memang akan lemah. Kita boleh tengok kalau shooting out of the box, out of the box tu, kita boleh tengok yang Neuer agak lemah di situ. Saya tak cakap lemah sepenuhnya, tapi lemah sikit. Tetapi kalau dalam D box, kita boleh tengok yang Neuer mempunyai kehebatan dan keberanian yang luar biasa. Okey, habis part Neuer, saya malas cerita panjang. Dan untuk part defender, ada 6 player yang menjadi tunjang utama dalam defending dan attacking. Saya nak sentuh dulu untuk part defending yang menjadi tunjang juga. Yang untuk centre back, ada 2 orang player pure dan solid CB ataupun centre back. Okey, iaitu Niklas Süle dan Jerome Boateng. 2 orang player ini ketinggian diorang melebihi 1.90 meter, dan dari segi kekuatan aggressive intercept header, kedua-dua ni bagi saya merupakan yang terbaik dalam saingan Liga Jerman. Tetapi untuk saingan Liga Europe, saya tak boleh nak katakan diorang ni antara yang terbaik, sebab saingan Europe adalah saingan yang besar dan yang lain ada lagi baik daripada diorang ni. Dan diorang ni kadang-kadang flow diorang naik turun, naik turun, naik turun untuk saingan Europe. Tapi kalau saingan Jerman, kita boleh tengok flow diorang naik ataupun stabil, naik, stabil. Dia tak ada turun sangat. Kita boleh tengok benda macam tu. Dan untuk satu lagi centre back yang di-convert daripada left back, iaitu David Alaba. David Alaba ni kita boleh tengok dia dalam saingan national team, dia diletakkan di bahagian centre back. Tetapi bila dia di dalam Bayern, dia diletakkan di dalam left back. Dan sekarang ni left back yang ada dekat Bayern bagi saya dah cukup hebat. Ada Alphonso Davies, ada Lucas Hernandez. Kalau nak tambah dia pun boleh, dia David Alaba. Tapi bagi saya Hans Flick membuat satu penukaran posisi yang bagus, iaitu dengan membuat perubahan yang membawa dia untuk daripada left back ke centre back. Dan benda tu saya tengok tidaklah terlalu merundum menjadi. Cuma kita as a fan jangan taruhkan harapan ataupun harapan yang tinggi lah, harapan yang tinggi terhadap player yang bukan solid centre back. Dan player tu kalau kita taruh harapan benda tu, takut benda tu tak menjadi. Kita boleh tengok benda macam tu. Okey, untuk Benjamin Pavard. Pavard ni adalah right back di Bayern. Dia bukannya right back attacking, tapi right back defending. Saya boleh katakan Pavard ni sebagai right back defending lah. Right back defending yang tak terlalu banyak kita buat overlap, tetapi dia lebih banyak untuk membuat defending. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Pavard, kalau kita tahu untuk right back attacking kat dalam dunia ni saya boleh katakan ada banyak. Dan contoh yang saya boleh katakan adalah Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dan juga Hector Bellerin daripada Arsenal. Dua ni adalah
right back yang suka berlari, turun bawah, crossing, turun bawah, kadang-kadang boleh gol, dia shoot terus. Tapi Pavard, dia bukannya right back yang attacking, dia right back defending, defensif lah. Dia tak selalu overlap sangat, dan hikmat dia pun tak selalu menonjol. Dan untuk posisi left back, Bayern ada dua player yang versatile. Macam tadi saya cakap, yang pertama adalah Alphonso Davies. Alphonso Davies ni bagi saya adalah seorang left back yang berbahaya kerana kaki dia, dribble dia, shooting dia, crossing dia, semuanya menjadi. Dan ketepatan hantaran yang dihantar kepada striker, contoh striker adalah Lewandowski, memang menjadi. Memang peratusan saya bagi dalam 80%. Walaupun saya bukannya penggemar sangat Liga Jerman, tapi saya tengok game-game Jerman juga. So benda tu make sense. Yang saya boleh katakan yang Alphonso Davies ni adalah ubi muda yang Bayern ada sekarang ni, yang tengah meletup. Dan seorang lagi iaitu Lucas Hernandez. Lucas Hernandez ni player yang boleh main dua position, iaitu centre back dan left back. Tetapi keutamaannya adalah left back. Kita boleh tengok yang Lucas Hernandez ni dia lebih kurang macam Benjamin Pavard. Dia untuk left back defensif, bukannya left back attacking. Dia tak selalu menonjol, sebab tu hikmat dia tak selalu gunakan. Dia selalu banyak untuk defensif, defend, bagi jangan tim tu tertekan. Itu saja. So hikmat dia tak selalu menonjol, dan huraian untuk dia pun bagi saya tak terlalu banyak, sebab dia kalau dia nak masuk dalam first E yang betul-betul first 11, dia kena buat lebih pada Alphonso Davies buat. Dia kena ubah style dia untuk dia menjadikan dia sebagai left back attacking dan left back defensif. Dia dah ada left back defensif, so boleh je dia buat untuk left back attacking. Okey, untuk bahagian midfield ni bagi saya overall ada dua role, iaitu defensive midfielder dan center midfielder. Defensive midfielder ni, pemain pertama yang saya nak cakap adalah Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ni sebenarnya role asal dia adalah right back, bukannya defensive midfielder. Tetapi dia mencabar diri dia untuk menjadi defensive midfielder, dan ternyata benda tu adalah menjadi dan berkesan sangat. Kita boleh tengok intercept yang dia buat memang menjadi, dan benda tu statistik game kan. Kalau kita tengok benda tu tak jatuh sangat, sebab Kimmich merupakan player yang versatile. Dia bukannya defensif untuk role di defending midfielder, DMF, tetapi dia lebih kepada attacking. Dia role DMF tapi lebih pada attacking. Sebab tu kita tengok banyak pada permulaan untuk gol, banyak pada mula pada dia. Kita boleh tengok daripada itu. Walaupun tinggi dia tak tinggi mana, saya rasa 1.7 lebih tentu je kot. Dan keduanya saya nak cakap pasal Javi Martinez dan Leon Goretzka. Leon Goretzka, saya letak dua orang ni dalam poin yang sama kerana persamaan diorang ni lebih kurang sama dan tak lebih daripada Kimmich. Okey, persamaan apa yang diorang sama, dan persamaan diorang ni DMF ni, defensive midfielder ni, lebih kepada defensif bukannya attacking. Dan kita boleh tengok yang tinggi diorang lebih daripada 180, intercept, tackling yang kemas, rampasan bola yang teratur. Itu yang buat game tu menjadi tenang. Dan Leon Goretzka dan Javi Martinez adalah player, tak saya player lama dalam Bayern. Mungkin 2 season ataupun 3 season, saya tak ingat. So bagi saya benda tu adalah menjadi untuk role defensive midfielder. Dan yang terakhir adalah Corentin Tolisso. Tolisso ni bagi saya memang sedih lah untuk saya nak cakap, kerana Tolisso bagi saya dia sangatlah, saya tak tahu role dia apa sebenarnya. Bagi saya role dia adalah center midfielder, tetapi dekat Bayern diorang tak ada pakai center midfielder, diorang pakai hanya defensive midfielder dan center attacking midfielder, itu sahaja. So untuk Tolisso ni saya tak pasti benda tu ialah untuk siapa yang bermain di dalam midfielder, dan diorang mungkin ada kelebihan untuk main dalam role defensive midfielder dan attacking midfielder.
Tolisso ni juga boleh main dalam defensive midfielder, tetapi tidak terlalu menonjol seperti Kimmich dan Goretzka dan Javi Martinez. Untuk part attacking ni, bagi saya sudah cukup lengkap dan solid. Kita tengok daripada role player. Yang pertama adalah right wing forward ataupun RWF. Ada 3 nama dalam role ni. Yang bagi saya adalah Serge Gnabry, Douglas Costa, Kingsley Coman. 3 player ni sebenarnya diorang boleh main right wing dengan left wing sebenarnya. Untuk Coman sendiri tak silap saya dia pernah bermain di left wing, tetapi hikmat dia banyak menonjol kepada right wing. Walaupun Gnabry dan Costa tidak begitu menyelah pada musim ni, saya boleh katakan mutu peningkatan gameplay dari player muda iaitu Kingsley Coman ni memang sangat terbaik. Walaupun dia bukan bermain di posisi yang asal dia lah. Saya tak tahu posisi asal dia sama ada left wing ataupun right wing. Tapi kalau ikutkan kedua-dua role ni dia boleh main. Dan untuk posisi left wing forward iaitu LWF, kedatangan Leroy Sané dari Manchester City ke Bayern bagi saya merupakan satu anugerah. Dan untuk dalam squad depth Hans Flick ni, kerana dribble, shooting, shot passes yang dia buat, kita boleh tengok Leroy Sané ni kalau dia dekat Manchester City sebelum ni memang sangat perform, dan dia tidak perform sebelum ni pun akibat dia cedera tak silap saya. Sebab tu bila dia dah tak ada hati dah, mungkin dia dah tak ada hati dekat Manchester City, sebab tu dia belah pergi ke Bayern. Dan benda tu bagi saya adalah satu peningkatan daripada diri dia untuk kematangan dan prestasi dia sendiri. Leroy Sané merupakan player yang laju, bijak dan hebat bagi saya. Dan untuk center forward dan attacking midfielder ni, bagi saya tak nak terang lebih lanjut. Sebab untuk center forward kita tahu yang Bayern akan selalu gunakan Robert Lewandowski. Robert Lewandowski ni saya boleh katakan yang ketajaman gol yang ada pada dia adalah mesin pencetak gol untuk Bayern Munich. Bila dia pegang bola, especially keeper akan takut untuk dia shooting ke mana. Sebab dia merupakan bukan kuda tua lah, tapi dia pun dah berusia, tapi dia still lagi boleh perform benda macam tu. Dan untuk attacking midfielder, saya boleh bagi satu nama iaitu Thomas Muller. Thomas Muller ni bagi saya, dia bukannya, sebenarnya role asal untuk Thomas Muller bukan attacking midfielder, tetapi second striker ataupun SS, bawah Lewandowski. Untuk attacking Bayern ni, saya tak rasa yang Hans Flick akan tukar formation, yang diorang akan letakkan orang lain untuk attacking midfielder dan center forward. Semestinya dua orang tu, Robert Lewandowski dan Thomas Muller, akan ada dalam game untuk PSG ni. Dan untuk goalkeeper kita tahu benda tu Neuer. Untuk right back saya rasa mungkin Pavard. Untuk centre back saya Nicolas Sule ataupun Boateng. Dan left back saya letak Alphonso Davies. Untuk defensive midfielder Kimmich dan Goretzka. Untuk right wing saya letak Gnabry ataupun Kingsley Coman. Dan untuk left wing saya tetap stay pada Leroy Sané. Tapi kalau kita boleh tengok, Hans Flick pernah buat sebelum ni Nicolas Sule main kepada right back dan Alaba bermain dengan Jeremy Boateng. So saya tak tahu apa yang Hans Flick fikirkan, tapi bagi saya formation saya itu formation yang lengkap bagi saya untuk melawan PSG. Okey, untuk Paris Saint-Germain, PSG secara keseluruhannya saya boleh katakan squad depth yang diorang ada sekarang ni tak ada rapuh, tetapi seimbang. Tapi untuk part defending bagi saya agak rapuh, sebab diorang tak ada satu ability untuk jadi captain di dalam defending. Untuk saya huraikan daripada keeper dulu, okey. Keeper bagi saya Keylor Navas. Keylor Navas ni player yang berasal dari Costa Rica, yang bagi saya peak career untuk Keylor Navas ni adalah ketika dia berada di Real Madrid. Dan ketika berada di Real Madrid dan awal musim untuk dia berada di PSG. Dan benda tu seperti sekarang saya tak nampak terlalu menonjol Keylor Navas ni. Saya tak tahu, mungkin disebabkan defensif yang tak
defending yang tak teratur ataupun yang tak solid, yang tak pure. Untuk part defending pula, saya nak sentuh bagi saya personal, tak nampak pure CB dan solid situ. Mungkin ada solid CB tapi bukannya pure. Okay. Kita boleh tengok daripada seorang player iaitu Marquinhos. Marquinhos ni, saya tak tahu dia ni, kalau ikutkan role sebelum ni adalah dia diletakkan di bahagian defensive midfielder. Dan tetapi tahun ni selepas perginya Thiago Silva ke Chelsea, kapten tu terus ada kat dia dan saya tak nampak impak yang besar untuk role yang dia pegang tu. Sebab yelah, kalau nak katakan defensif lain, untuk centre back diorang ada Marquinhos dan Kimpembe. Kimpembe player yang muda, yang tak banyak sangat pengalaman, dan dia perlu juga masa untuk dia meningkatkan mutu perlawanan dan mutu game prestasi dia sendiri. Dari segi left back dan right back, bagi saya Pochettino ni dia memerlukan overlap daripada kedua-duanya, sama ada dari left back atau right back. Kedua-duanya bukannya left back dan right back defending, tetapi lebih pada attacking. Dua player ni adalah, yang pertama adalah Layvin Kurzawa di posisi left back dan Alessandro Florenzi di posisi right back. Dua-dua ni memang suka overlap dan melakukan short passing berbanding long passes. Kita boleh tengok yang diorang ni bijak, bukannya sekadar untuk menghantar bola saja, tak. Saya suka untuk melihat Alessandro Florenzi sebab dia tahu untuk memberikan bola itu kepada siapa dan dia tahu keadaan dia ke mana ketika itu. Untuk part midfielder, bagi saya PSG mempunyai ramai nama yang talented dan muda di bahagian tengah. Contoh di bahagian defensif, diorang ada Danilo Pereira, Leandro Paredes. Untuk kelebihan yang ada pada kedua-dua ni adalah dari segi intercept ball dari pihak lawan. Kedua-duanya membuat short passes yang lebih daripada long passes. Cuma bagi saya kurangnya diorang ni adalah dari segi pengalaman. In term of diorang punya ability, diorang agak kurang. Tapi benda tu akan meningkat dari segi semasa ke semasa, sekiranya diorang tak out of form lah. Sekiranya diorang maintain macam ni, benda tu akan meningkat. Dan role kedua yang saya nak terangkan adalah center midfielder forward, iaitu CMF, iaitu ada tiga orang, tak silap saya. Yang pertama adalah Marco Verratti dan Rafinha dan juga Ander Herrera. Tiga-tiga player ni bagi saya solid untuk role CMF. Tetapi Verratti selalu kita tengok dia diletakkan sebagai center attacking midfielder untuk PSG. Sebenarnya untuk pertukaran posisi ni kita kena tengok benda tu player tu boleh buat ke tak. Saya tak kata yang Verratti tak boleh buat. Boleh buat, tetapi tak menonjol sangat benda tu. So, cuba kalau kita letakkan role dia ke tempat yang betul dan kita ubah sikit formasi dia kat situ, saya rasa benda tu akan jadi lebih meletup. Dan untuk role center attacking midfielder ni, center attacking midfielder bagi saya ada dua orang, iaitu Angel Di Maria dan juga Julian Draxler. Dua player ini bagi saya sepatutnya diletakkan center attacking midfielder, bukannya right wing ataupun left wing midfielder, left wing forward. Kita boleh tengok Draxler diletakkan sebagai left wing forward, dan Di Maria selalu diletakkan di bahagian right wing forward. Macam tak kena. Diorang boleh buat, tapi tak terlalu menonjol benda itu. Okey. Untuk attacking line ataupun center forward, saya boleh tengok PSG ada pagai role yang berbakat. Contohlah, saya boleh cakap Kylian Mbappe adalah sebagai real nombor 9 yang saya boleh katakan dia ni adalah the next of Cristiano Ronaldo. Kita dah tahu sekarang ni adalah era diorang, bukannya era CR dan bukannya era Messi lagi. So untuk
untuk second striker yang pure adalah Mauro Icardi. Mauro Icardi ni bagi saya adalah super sub untuk Mbappe sekiranya Mbappe out of form, tetapi diorang jarang gunakan Icardi sangat. Dan untuk part Mbappe ni saya tak nak letak banyak sangat ulasan. Kita boleh tengok yang dia ni sebenarnya boleh dimain mana-mana side sekalipun. Even dia dekat national team sekalipun, dia di Champs pernah letakkan dia di bahagian right wing forward tak silap, right wing forward, dan kadang-kadang boleh letak di left wing forward. So dia bahagian attacking tu dia boleh main, tetapi untuk pure dan solid role yang dia pegang adalah number 9, iaitu center midfielder. Dan untuk part Icardi ni saya tak tahulah yang ini adalah peluang yang bijak daripada dia ataupun tidak. Sebab dia time ketika dia di Inter Milan, prestasi dia agak menonjol. Cuma saya tak tahu, tiba-tiba saja dia ke PSG. Dan benda tu sebenarnya kita boleh tengok yang Icardi ni sebenarnya bukan player yang hebat sangat. Tetapi in terms of national team dia tak selalu dipanggil tau. Dia akan dipanggil sekiranya Aguero itu adalah out of form. Aguero dia punya form dia out. Tapi kalau Aguero form dia in, dia tak dapat main sebab ada Messi, ada Dybala. So benda tu pun jadi faktor juga untuk dia. Dan saya tak tahu nak ulas panjang tak Icardi ni. Dan untuk part Neymar ni, bagi saya Neymar dari Barca ke PSG, bagi saya meningkatkan mutu peningkatan kematangan dia. Dan tapi dari segi performance agak jatuh. Dan sebab tu beliau banyak digunakan di bahagian center attacking midfielder. Dia bukan bahagian left wing forward. Kalau tengok role yang asal pada dia dekat Barca, Brazil ataupun Santos sekali, time awal-awal dia main tu, dia diletakkan di bahagian left wing forward. Dan benda tu amat menjadi. Benda tu kita boleh tengok contoh drama-drama yang berlaku time kat Brazil. Yang dia tergolek-golek panjang tu, saya tak tahu nak cakap apa benda tu. So, dan tu memang menjadi untuk dia. Dan untuk last sekali adalah untuk Moiskin. Moiskin ni saya boleh katakan dia ni ubi muda yang boleh main di mana role attacking super sub selepas Icardi. Mungkin hikmat dia selalu digunakan di bahagian left wing forward ataupun ataupun LWF. Dan memang menjadi dan berkesan sebab saya tak tahu benda ni menjadi faktor yang macam mana. Sebab dia ni bukannya first E untuk tim Everton sebelum ni, tetapi bila dia pindah ke PSG, dia menjadi player yang super sub yang bijak. Kita boleh tengok super sub yang bijak untuk attacking ni, contoh saya boleh katakan iaitu Divock Origi. Divock Origi time season lepas bukan season ni. Season lepas dia memang perform untuk season lepas, tapi untuk season ni no, bagi saya tak. Dan secara keseluruhannya saya rasakan yang PSG akan menang untuk game ni. Game pertama ni mungkin 2-0 ataupun 2-1. Saya rasa 2-1, takkan Bayern nak 1-0. Dan ataupun mungkin seri. Sebab kedua-dua tim ni bagi saya memang terlalu padat untuk kita nak huraikan. So saya huraikan ni pun adalah certain dan yang sikit sahaja untuk dikongsikan. Sebab apa yang pada saya faham, apa yang saya tengok, strategi diorang, menjadi diorang. So benda tu pun saya tak rasa yang benda game ni akan menjadi game yang bosan. Tapi saya tak tahulah benda tu akan jadi ke tak. Saya harap game ni akan jadi. So sama-samalah kita nantikan untuk game Bayern dan PSG ni. So kalau ada apa-apa untuk saya ditambah baik, sila bagi tahu di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share, serta subscribe, tekan loceng. Saya Muhammad Syafiq bin Zali, boleh panggil Bro Syafiq. Ini saja video saya. Assalamualaikum.